diturunkan ma'ul hayah, air kehidupan. Air itu kena pada tu ajbuz zanak tu, tulang yang kecil tu kita punya, kena, maka disitulah bermula tumbuh balik kita. Macam bahasanya tuan-tuan agaknya chip kita lah, chip kita. Yang tinggal itu kena kemudian bangkit jadi menjadi manusia semula. Itu wujud riwayatnya. Jadi yang lain semuanya hancur, itulah kita yang tinggal. Allahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tapi yang paling penting, yang paling confirm apa dia, iaitu kita semua akan dibangkitkan nanti di akhirat Allah azza wa jalla. Boleh? Clear kan? Habis. Sekarang kita tengok satu perkara yang perlu kita amati bersama. Allah Ta'ala menjawab pada ayat yang seterusnya. Bala. Bala ni tuan-tuan adalah jawapan bila ditanya adakah. Tapi syaratnya adakah itu ditanya dengan hamzah. A. Tengok ayat atas tu. Ayah sabul insan. A. Adakah? Maka jawapannya bala. Kalau ditanya hal, baru jawapannya biasanya na'am ataupun la. Okay? Na'am, ya ataupun tidak. Tapi kalau a, kan? Ayah sabul insan, maka jawapannya bala qadirina ala an nusawwiya banana. Benar. Okay? Bahkan Allah Ta'ala itu mampu untuk apa dia, menghimpunkan kembali banana. Banana ni apa? Banana ni itu adalah jari. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Janganlah kamu menyangka tentang sukarnya untuk dikembalikan tulang-tulang kamu yang besar. Jari-jari yang kecil yang ada sendi yang sangat halus itu pun Allah boleh datangkan kembali dan susun balik semula. Maka apatah lagi tulang. Oleh itu wahai manusia, jangan sekali meragui tentang kekuasaan Allah untuk bangkitkan kamu balik nanti saat pada hari kiamat, yang kamu mungkin fikir dengan logik akal, aku dah hancur, macam mana nak datang balik? Kan begitu kita fikir. Tetapi Quran menjawab, jari kamu sendiri boleh Allah datangkan. Dan mungkin, bukan mungkin, saya rasa confirm lah, cap jari kita macam itulah juga nanti. Tuan-tuan, setiap orang cap jari ni tak sama, identitinya dekat sini tak sama. Tuan-tuan, di akhirat mungkin, kalau ini tu Allah boleh ciptakan asal macam kita di dunia, tuan-tuan, maka tulang yang kasar ini lagi mudah untuk diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dia menciptakan, dan tak ada apa yang lebih yang sukar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadirin yang saya kasihan, ayat ini saya sebut tadi adalah ayat tentang ayat makiyah, ayat berkaitan dengan akidah. Maka satu akidah yang kita perlu tanamkan selalu dan bersama, apa dia tuan-tuan? Iaitu apa dia? Iaitu yakinlah bahawa kita akan dihidupkan kembali. Nak ke tak nak, hidup balik semula untuk dihisap dan diadili di akhirat. Akan tetapi sifat manusia, tuan-tuan, apa dia Allah sebut? Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tetapi manusia itu yang ingkar sentiasa hendak terus berada di dalam kekufuran dan kemaksiatannya. Dengan makna kekufuran tadi apa dia? Dia mengkufuri adanya hari kebangkitan di depan. Jadi tuan-tuan, sebab itu semalam saya dengar satu video daripada Gaza, Palestin. Kenalan saya juga lah tuan. Dia buat satu rakaman video. Dia sebut dalam ayat itu, katanya, kalau Allah menghendaki, dia boleh menetapkan kita semua masuk ke dalam neraka Jahannam. Kan? Begitu kan? Betul kan? Tetapi tuan-tuan, dengan kebaikan dan kelembutannya, dia mengilhamkan kita menjadi seorang yang bertauhid. Kalau kita tidak dijadikan orang yang bertauhid, maka semua kita adalah di dalam neraka Jahannam. Semua kita. Nah, tetapi kerana dia menjadikan kita bertauhid, maka tauhid itu menyelamatkan kita daripada api neraka Jahannam. Maka bersyukurlah kepada Allah yang tanpa kita minta,
kita telah diilhamkan untuk bertauhid dan mentauhidkan Allah, menjadikan kita ini tidak dilalukan dan dilorongkan ke dalam jalan api neraka jahanam. Dan semoga Allah istiqamahkan kita di dalam akidah dan tauhid ini, dan kita tidak melakukan apa jua syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sampailah kita meninggal dunia dan bertemu dengannya. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin yang saya kasih sekalian, ada satu doa yang tuan-tuan mungkin boleh baca, bahasa Melayu pun tak apalah, tak payah bahasa Arab tuan-tuan. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma tsabbitna bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ayatnya bunyi macam mana? Kalau Quran tu dia ada ayat bil qawli as-sabit. Yusabbitullahu allazi na'amanu bil qawli sabit. Cuba tuan-tuan buka surah Ibrahim ayat 27. Surah Ibrahim 27. Muka surat 259. Tak apa je. Saya faham kesukaran mencari muka surat tu. 259. Jumpa ayat ke-27. Jumpa je. Jumpa makcik. Ayat 27. Jumpa je Mahfuz. Yusabbitu. Bismillah. Okey, sambil tu tengok terjemahannya. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Terjemahan tuan-tuan ditulis apa? Tengok tuan. Allah menetapkan pendirian orang-orang yang beriman dengan kalimah yang tetap teguh, iaitu kalimah tauhid. Dia kekal berada dalam tauhid dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi jadikan dia doa. Jadikan dia doa. Macam mana? Allahumma sabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Faham tak? Allahumma sabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Maksudnya ayat tersebut apa? Allah menetapkan bagi orang yang beriman dengan perkataan tauhid yang akan tetap di dunia dan di akhirat. Maka kita pun pohon kepada Allah, ya Allah, tetapkanlah kami di atas kalimah tauhid itu di dunia dan juga di akhirat. Jadi kalau kita tulis macam inilah jadinya. Kalau nak bahasa Arab lah, bahasa Melayu pun tak apa. Nampak tak? Nampak tak makcik? Yang belakang sekali. Dekat almari tu. Nampak tak? Tak nampak. Makcik jom sekali, nampak makcik? Tudung warna merah. Nampak tak? Tak nampak, nanti ke depan dah ambil gambar sendiri lah. Ke depan ambil gambar. Dia sama je dengan ayat tu, cuma tambah kat depan je, tukarkan. Kan? Allazina amanu tu tukarkan Allahumma tsabbitna. Dah tu je lah. Kan? Allahumma tsabbitna bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Dengan makna minta kepada Allah agar kita ditetapkan di atas kalimah kebenaran di dunia dan juga di akhirat. Kalimah kebenaran adalah kalimah tauhid. Okey, qawli tsabit, kata-kata yang tetap. Dah, kalau dah kita habis insya-Allah taala.
Siapa ada soalan nak tanya? Hoi, Haji Afifi laju betul. Ya. Ya, betul. Betul? Setuju? Setuju. Okey. Akal di kepala, tuan-tuan, memikirkan logiknya. Okey. Bukan maksudnya akal di hati, tuan. Hati itu berperanan seperti akal pada memikirkan, mengimbangi, memahami. Macam tu. Okey. Dekat otak dia ada peranannya. 2 tambah 2, 4. Akal pun dengar, faham. Oh, 2 tambah 2, 4. Ikat. Pegang api panas. Oh, begitu. Hati juga ada peranan macam tu. Faham tak? Jadi dia ada macam peranan akal. Hati itu dia peranan. Hati ni lebih kompleks daripada semua anggota yang lain. Jadi sebagaimana akal itu peranan seperti akal, kepala ada akalnya, maka hati juga ada akalnya. Ada akalnya, ada peranannya untuk memahami, mentadabur, menghayati. Itu peranan daripada hati. Wallahu a'lam. Okey? Soalan lain, silakan. Kalau engine kereta boleh modify, pick up dia boleh di pick up. Kalau di jiwa dan roh ni boleh modify mana tak? Ya, memang sama aja. Sama je tuan, boleh modify. Enjin itu dimodify. Cuma soalannya, kalau kita hantar dekat pomen yang pakar, jadilah enjin tu lebih laju dan padu, kan? Tetapi kalau pomennya itu kurang mahir, mungkin enjinnya jadi downgrade, makin lembab. Maksudnya apa? Kalau kita ditarbiah jiwanya oleh murabbi yang benar-benar seorang murabbi, dan dia bentuk jiwa kita sebagai seorang anak murid untuk kita menjadi hamba yang baik, kita akan pergi cepat dan laju dengan upgrade tersebut. Seandainya tidak, ataupun silap, ataupun apa, maka hal etika seperti itu. Jadi ada orang enjinnya macam tu je, cuma dia bagus letak minyak, jadi jalan cepat. Tapi ada orang tukar terus enjin, jadi kereta Ferrari punya enjin. Kereta kancil, tukar enjin Ferrari. Entah. Jadi begitulah juga. Jadi lihat kepada pomennya yang lakukan kerja itu. Maka guru yang ajar kita, guru yang bimbing kita, murabbi yang didik jiwa kita, maka itulah yang nanti untuk menghalakan kita buat seperti ini, amalkan seperti ini, jangan seperti ini, hilangkan bakhil seperti ini, buat seperti ini. Maka itulah panduan-panduan daripada guru murabbi. Dan tidak ada murabbi yang terbaik dan teragung di dalam kehidupan umat ini selain daripada Nabi SAW dan mereka-mereka yang menelusuri jalan-jalan para Nabi dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Silakan. Jap, ada tu belakang. Tak dengar lah makcik. Ya. Ya. Antara, seimbangkan antara dunia dan akhirat. Terima kasih. Hoi, panjangnya. Saya ada pengajian ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ringkasnya tuan-tuan. Apa tadi soalan pertama? Apa tadi soalan pertama? Tak ingat pula dah. Apa soalan pertama tadi? Sekejap je dah lupa. Okey, nafsu sebagai Tuhan itu. Allah sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin. Adakah kamu tidak melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Tuhan di sini tuan-tuan bukan dia sembah nafsu. Begitu tak? Maknanya apa? Segala yang dicenderungi dan diingini oleh nafsunya dia taati tanpa berbelah bagi. Nafsunya suruh berjudi, judi, minum arak, minum, bunuh orang, bunuh, pukul. Itu. Semua yang diingini ditaati. Maka orang itu dan sifat nafsu itu dia akan menderhakai kepada Tuhan kalau tak dilentur. Maka orang yang taat tanpa berbelah bahagi, sebagaimana orang beriman yang taatkan kepada Allah tanpa belah bahagi, maka dia menjadikan Allah sebagai Tuhan yang ditaati. Ada pada orang yang fasik menjadikan nafsu
sebagai Tuhan yang ditaati. Jadi apa? Itu Quran, Allah Ta'ala sebut perkataan nafsu dengan ilah, Tuhan yang tadi. Yang kedua, bagaimana menyeimbangkan dunia dan akhirat. Tuan-tuan, yang ni huraiannya panjang. Saya dah pernah sebut dalam banyak kelas yang lalu. Islam memandang dunia itu sebagai jambatan kepada akhirat. Segala perkara dunia yang membantu kepada amalan akhirat, dia menjadi bekalan akhirat. Satu. Yang kedua, Islam tidak bermusuh dengan dunia. Kenapa? Kerana dunia tempat kita tinggal, yang Allah letakkan kita di situ. Maka dunia dituntut untuk diimarahkan, dunia dituntut untuk dimakmurkan, dunia dituntut untuk dijaga keamanannya, dunia dituntut untuk kita ambil manfaat di dalamnya. Cuma satu je, dunia itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, walal akhiratu khairun laka minal ula. Jadikan segala perkara dunia yang ada pada kamu itu untuk kesejahteraan akhirat kamu. Kalau dapat teknologi yang moden, gunakan dia untuk kebaikan simpanan kamu di akhirat. Kalau ada manfaat kamu keluarkan daripada perut bumi, daripada emas, jadikan ia sebagai satu kekuatan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapatkan kemuliaan di atas dunia ini. Jadi tuan-tuan, menyeimbangkan dunia bukan maknanya separuh hari kerja, malam ibadah. Tak. Bahkan kerja itu sendiri boleh menjadi ibadah. Cara sudut pandang kita terhadap dunia je nak kena betulkan. Ada orang menyangka kalau orang tu kaya maknanya ni ahli dunia, kalau orang tu miskin ahli akhirat. Tak juga. Abdul Rahman ibn Auf orang yang kaya tetapi jiwanya di akhirat. Saya boleh nak mudahkan bahasa untuk faham, senang je tuan-tuan. Untuk tuan-tuan faham konsep dunia dan akhirat apa dia. Walaupun tubuh kita bergerak dengan dunia, berniaga, bertani, berdagang, bina rumah, kontraktor, tetapi hatinya sangat-sangat rindu dan tamakkan kepada kehidupan bahagia di akhirat. Maka dengan itu, setiap pergerakan tubuhnya pasti tidak akan menghancurkan akhiratnya. Faham tak? Kalau dia berniaga, dia tak akan main riba, dia tak akan berbohong, tak akan berdusta. Pada saat itu hatinya dia tak nak akhiratnya itu tercedera. Maka semua kerjanya di dunia takkan menghancurkan akhiratnya. Betul? Dan mesti difahami secara mendasar, dunia adalah jambatan untuk kebahagiaan akhirat. Imam Ghazali sebut ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ladang tanaman untuk kamu dapatkan hasilnya nanti di akhirat. Allah Azza wa Jalla, wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan kalau ada kelapangan. Bukan jemput majlis tuan-tuan, no? Bukan majlis walimatul urus, tak lain. Okey. Saya jemput tuan-tuan kalau ada kelapangan pada 13 hari bulan 3 Sabtu ni, tuan-tuan bolehlah tonton TV Al-Hijrah pada pukul 12, insya-Allah siaran ulang kaji. Nanti ada seorang ustaz tu, saya tak tahu ustaz siapa. Tuan-tuan boleh tengok di sana. Tuan-tuan kenal, selfie lah dengan dia. Selfie lah dengan dia dalam Quran Time ulang kaji nanti insya-Allah taala. 12 tengah hari kat mana? Saya tak ada TV kat rumah. 12 tengah hari tuan-tuan, hari Sabtu insya-Allah tuan-tuan bolehlah tengok kan. Lepas tu tuan-tuan selfie lah, dia selfie hantar kat saya gambarnya. Jadi insya-Allah taala itu satu. Dan insya-Allah tuan-tuan kalau saya rajin dan datang awal, nanti majlis zikir yang kita baca rakaat atas, nanti saya bawakan air letak belakang sebab saya tengok kesian muslimat dia toleh tak ada air tuan-tuan. Insya-Allah nanti saya bawakan air, satu letak di belakang, tuan-tuan ambil lah sebagai satu boleh dibacakan sekali dengan zikir tadi insya-Allah, dan mudah-mudahan ada manfaat. Okey kan? Air itu pun air yang dah diruqyahkan oleh ustaz saya sendiri, iaitu Ustaz Sabri. Tapi tak apa tuan-tuan, saya letak di belakang, tuan-tuan ambil lah untuk dimanfaatkan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami, kurniakan kepada kami akan hikmah dan juga ilmu yang bermanfaat. Kurniakan kepada kami sabat di atas kalimah tauhid yang benar di dunia dan di akhirat. Ya Allah, hidupkan kami di dalam Islam, matikan kami di dalam Islam, himpunkan kami bersama dengan orang yang beriman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.